Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pensyarah dan juga kepada kawan-kawan. Nama saya Nur Azra binti Azlan. Saya daripada program BAMGT. Dan saya Aina Sakinah binti Ahmad Mujid dari program BBAEC semester 1. Subtopik untuk pengorganisasian 3.1 ialah pengenalan kepada pengorganisasian. Pengorganisasian ni ialah merujuk kepada dua atau lebih daripada individu menggunakan struktur yang sama untuk mencapai matlamat yang satu. Seterusnya, pengorganisasian ni dia bergantung kepada dua elemen tau. Elemen yang pertama ni elemen yang berkaitan dengan kemanusiaan. Elemen yang kedua pula ialah berkaitan dengan yang bukan kemanusiaan. Dua elemen ni kita mestilah menguruskan dengan secara cekap, kerana dia merupakan suatu penghubung untuk mencapai matlamat yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Terusnya ialah pengurus perlu mengambil kira dalam dua faktor. Dua faktor ni untuk dalam menguruskan sesuatu organisasi untuk mencapai satu matlamat yang ingin dicapai oleh organisasi. Ada dua faktor. Faktor pertama yang pengurus perlu ambil tahu antaranya ialah menggariskan matlamat untuk organisasi, pelanian strategik dan penilaian terhadap keupayaan organisasi untuk melaksanakan suatu matlamat yang ingin dicapai. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua pula ialah pengurus mestilah untuk mempertimbangkan keadaan yang akan terjadi pada masa sekarang terhadap organisasi, pada masa akan datang. Keadaan yang boleh dipertimbangkan sebab ini akan memberi salah satu faktor kepada organisasi untuk mencapai suatu matlamat yang telah dibina. Subtopik yang seterusnya pula ialah 3.2, iaitu definisi pengorganisasian. Definisi pengorganisasian menurut kata Nurlida 2011 ialah dia merupakan satu proses untuk mengenal pasti apa yang perlu dibuat, bagaimana ia hendak dilaksanakan dan siapa yang akan bertanggungjawab untuk mencapai matlamat yang telah dibina bersama-sama. Definisi untuk pengorganisasian ni boleh disimpulkan daripada pelbagai sudut Yang pertama ialah organisasi dia menekankan proses pembahagian pekerjaan yang sesuai dengan matlamat organisasi dan arahan. Itu yang pertama. Yang kedua pula ialah organisasi perlu mengamalkan satu sistem bagaimana bekerja untuk melaksanakan sesuatu matlamat tu untuk dicapai. Sistem tu mestilah sistem yang tersusun, sistem sistematik, supaya orang yang bertanggungjawab itu boleh menyelaraskan atau menjalankan strategi-strategi yang telah dibina dan tanggungjawab mereka. Subtopik yang seterusnya ialah 3.3, iaitu kepentingan pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian ni dia akan terjadi apabila berakhirnya suatu proses perancangan. Maksudnya kat sini bermula perancangan, lepas tu perancangan dah berakhir, barulah pengorganisasian boleh dibangunkan untuk mencapai suatu matlamat yang telah dicipta. Terusnya, sekiranya pengurus telah melihatlah hala tuju yang ingin dibuat sesuatu organisasi tersebut, dia dah nampaklah mana jalannya. Pengurus dah boleh buat pengstrukturan semula terhadap syarikat yang ingin dibuat tu Terdapat 6 kepentingan pengorganisasian. Yang pertama ialah menunjukkan bahagian kerja, sesuatu pengkhususan di mana unit atau jabatan bagi menanggung beban kerja yang khusus dan tanggungjawab dalam sesebuah organisasi. Maksudnya dekat sini macam dia beri pengkhususan terhadap unit atau jabatan yang patut ditumpukan. Contohnya unit kewangan. Jadi unit kewangan tu kena buatlah tugasan dia dalam jabatan tersebut untuk apa benda. Dalam unit kewangan ni boleh dalam payroll, pasal gaji-gaji pekerja. Kepentingan seterusnya pula ialah ia menunjukkan hubungan antara
pengurus dan juga pekerja. Jadi dekat sini dia berkait rapat lah. Satu organisasi tu dia akan berkait rapat antara pengurus dan juga pekerja. So dalam satu unit atau jabatan tu mesti akan ada relate lah antara dua ni, pengurus dan pekerja. Tapi dia tertumpu kepada unit atau jabatan yang di kerja, tempat kerja tu lah. Dia tak campur-campur unit atau jabatan. Contohnya macam tadi unit kewangan. So maksudnya macam pekerja dia tu kalau nak tahu tentang lanjut tentang deskripsi kerja bahagian unit kewangan, dia akan merujuklah kepada pengurus dia. Macam mana, apa yang boleh dibuat, step by step macam mana. Dengan yang ketiga pula ialah ia menunjukkan tugas atau tanggungjawab di setiap jabatan-jabatan dalam sesebuah organisasi. Sebagai contoh dekat sini ada jabatan kewangan, jabatan sumber manusia, jabatan pemasaran, jabatan multimedia dan pelbagainya lah. So setiap jabatan-jabatan tu ada tugas-tugasan dia sendirilah. Dia takkan campur macam jabatan pengurusan sumber manusia buat kerja jabatan kewangan. Tak, dia akan tertumpu pada setiap jabatan-jabatan tu. Ada deskripsi kerja tersendiri. Kepentingan yang keempat. Kepentingan yang keempat ni pula ialah menunjukkan jenis kerja yang dilakukan dalam sesebuah organisasi. Maksudnya macam tadi lah, setiap organisasi ni dia punya jenis kerjanya tak semuanya sama. Dia berbeza. Berbeza bergantung kepada jabatan yang jabatan-jabatan tertentu lah. Macam tadi lah jabatan kewangan, jabatan sumber manusia. So jenis kerja yang mereka jabatan-jabatan ni lakukan dia takkan sama. Dia akan tertumpu pada jabatan-jabatan tersebut. Okey, kepentingan yang kelima pula ialah dia lebih menunjukkan kepada kumpulan segmen kerja-kerja dalam sesebuah organisasi tersebut. So maksudnya kat sini dalam sebuah organisasi tu adalah segmen-segmen kumpulan kerja yang patut dipatuhi. Kepentingan yang keenam pula ialah dia menunjukkan jabatan atau unit jabatan atau unit. Dia mempunyai peringkat hierarki dalam pengurusan sesebuah organisasi. Maksudnya dekat sini setiap unit atau jabatan mesti akan mempunyai hierarki pengurusan. Okey, sebagai contoh hierarki yang atas sekali ni apa berdasarkan pemerhatian saya lah. Yang paling atas sekali pengarah urusan. Okey, yang bawah kepada pengarah urusan ialah pengarah bahagian. Pengarah bawah kepada pengarah bahagian pula ialah pengurus. Itu nombor 3. Lepas tu nombor 4, bawah pengurus pula ialah penyelia. Bawah penyelia pula ialah pekerja. Jadi atas pekerja tu ada peringkat-peringkatnya lah. Ada lagi 4 lah. So kat sini macam pekerja dulu, lepas tu penyelia, pengurus, pengarah bahagian, atas sekali pengarah urusan. Setiap hierarki dalam sesebuah jabatan atau unit tu mempunyai tugasan dan tanggungjawab tersendiri. Dia takkan campur macam penyelia buat tugasan pengurus buat kerja bahagian pekerja buat pengurus pengarah urusan. Tak, dia akan ikut hierarki-hierarkinya macam ni. Okey, sekian daripada saya. Subtopik seterusnya akan disambung oleh pasangan saya. Setiap pengurus, mestilah mereka akan menghadapi suatu cabaran dari tangan masing-masing kan, yang akan bakal ditempuhi pada masa akan datang kelak. Jadi, kita sebagai pengurus ni, hendaklah mengekalkan suatu organisasi tersebut dalam keadaan stabil dan mampu untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. So, macam mana kita nak jadi seorang pengurus yang bijak dalam menguruskan suatu organisasi? Kita kenalah mengikuti proses pengorganisasian yang baik. Okey, langkah yang pertama, dia akan menyelesaikan pekerjaan yang terlibat dalam suatu organisasi. So, pengurus dia akan senaraikan semua pekerjaan dan tugas yang terlibat dalam suatu organisasi itu untuk dibahagikan. Dengan cara inilah suatu pengurusan organisasi itu dia akan lebih more produktif dan sistematik. Langkah yang kedua, selepas dia dah selesaikan semua pekerjaan yang terlibat, dia akan bahagikan pekerjaan itu kepada bidang dan pengurusan yang sama. Maksudnya dekat sini dia akan bahagikan pekerjaan
yang dia dah listkan tadi tu mengikut kelas yang tertentu lah. Contohnya seperti pengurus akan meletakkan tugas atau kerjaan yang melibatkan pengiraan wang dan sebagainya. Dia akan masukkan pekerjaan tersebut di bawah bidang kewangan. Okey, langkah yang ketiga, dia akan menubuhkan jabatan-jabatan yang khas mengikut pekerjaan yang telah dibahagikan tadi. So, jabatan ni sebenarnya dia ada banyak tau. First kali dia ada jabatan saran, jabatan kewangan, jabatan pasal sistem maklumat, iaitu kita lebih kenal sebagai ICT, jabatan pengurusan dan sebagainya. Lepas dia dah tubuhkan jabatan-jabatan tadi tu, dia akan selaraskanlah kerja-kerja yang sama bidang dan aktiviti supaya tak berlaku pertindihan ataupun macam ketidakadilan tugas lah. Dengan cara macam ni lah dia akan menjimatkan masa pekerja untuk membuat aktiviti organisasi. Lepas dia dah selaraskan semua kerja-kerja tadi, barulah dia buat penilaian dan kelarasan semuanya. So biasanya penilaian ni kita panggil dia postmortem. Jadi kita akan nilai balik apa yang kita dah buat dari step pertama sampai ke akhir. Seterusnya kita akan tengok apa itu struktur organisasi. Struktur organisasi ialah suatu susunan kerja, bahagian atau jabatan yang mengarah perilaku individu dan kumpulan ke arah pencapaian objektif organisasi. Maksudnya dekat sini kita akan tengok bagaimana sistem penghubungan tu berlaku di antara pelbagai peringkat pengurusan yang sebelum ni kita dah belajar berinteraksi antara satu sama lain. Biasanya struktur organisasi ni ditunjukkan melalui carta organisasi. Carta organisasi ni dia membantu untuk memudahkan pengurus mengenal pasti kedudukan jabatan dan unit yang telah dibentuk tadi. Tumpang tanya, carta organisasi ni dia ada pros and cons dia tak? Mestilah ada. Carta organisasi ni dia ada kelebihan dan juga kelemahannya. Tapi dekat sini saya akan ambil dua ciri bagi setiap kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihan carta organisasi ni dia akan memberi penerangan struktur organisasi dan juga menawarkan pekerjaan mengikut profesion. So, pengurus dan pekerja di bawahnya dapat melaksanakan tugas dengan lebih efisien melalui carta organisasi. Untuk kelemahan pula, carta organisasi dia tak menunjukkan penerangan lebih terperinci. Mungkin dia bagi penerangan tentang siapa di peringkat atasan dan siapa di peringkat barisan hadapan, tetapi dia tak tunjukkan bidang kuasa setiap peringkat tersebut dan dia tidak menunjukkan individu yang paling berkuasa dalam organisasi. So, macam mana kita nak tahu siapa individu paling berkuasa? Kita kenalah ada komunikasi dengan pihak lain, di mana komunikasi ni kita akan belajar dalam topik 6. Seterusnya, kita akan tengok 4 faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Okey, faktor yang pertama adalah strategi organisasi. Matlamat organisasi biasanya dia akan berjaya dicapai apabila struktur organisasi tersebut mempunyai strategi organisasi yang berkesan. Jadi, bila berlakunya perubahan pada strategi organisasi, dia juga akan memberi perubahan tersebut terhadap struktur organisasi. Faktor yang kedua pula adalah saiz organisasi. Biasanya saiz organisasi yang kecil, ia kurang untuk memberi pengkhususan kerja dan penyeragaman dan dia lebih kepada pemusatan membuat keputusan sendiri. Kalau kita tengok organisasi yang bersaiz besar,
Mereka lengkap dengan pengkhususan kerja, penyeragaman, tugas dan pemancaran pembuatan keputusan. Pemancaran dan pemusatan, apa benda tu? Soalan yang agak menarik, tapi saya akan jawab di hujung video ni nanti. Faktor yang ketiga ialah faktor teknologi. Teknologi ni dia lebih kepada macam mana suatu organisasi tu dia tukarkan input menjadi output. Apa yang membezakan teknologi ini adalah dari segi aspek tahap kerutinan. Jadi, aktiviti yang rutin dia akan menghasilkan struktur yang lebih berpusat, tetapi untuk aktiviti yang tak rutin, dia akan menghasilkan struktur yang lebih terpencil. Okey, faktor yang keempat ialah persekitaran. Persekitaran ni dia menunjukkan sesuatu yang tidak pasti dan susah untuk kita menentukan perubahannya. Hal ini dia sangat memberikan ancaman yang besar kepada keberkesanan sesuatu organisasi. Jadi, cara nak kurangkan halangan besar ni adalah dengan melakukan perubahan kepada struktur organisasi. Okey, sekarang kita akan masuk bahagian mereka bentuk struktur organisasi. Dia ada 5. Okey, yang pertama, penjabatan fungsian. Yang kedua, penjabatan produk. Ketiga, penjabatan pelanggan. Keempat, penjabatan geografik. Dan kelima, penjabatan matriks. Jadi, ini adalah penjabatan fungsian. Penjabatan fungsian ni dia adalah satu bentuk penjabatan yang banyak organisasi pakai melalui aktiviti fungsian yang menyelaras bidang tugas dan pekerja mengikut unit-unit yang berasingan. Contohnya seperti kita tengok dalam gambar ni, dia ada unit bahagian pemasaran, unit sumber manusia, unit bahagian akaun, unit kewangan, unit bahagian operasi dan unit perancangan. Setiap unit ni dia mempunyai bidang kuasa yang berlainan. Seterusnya adalah penjabatan produk. Penjabatan produk ni dia adalah satu bentuk penjabatan untuk menyelaraskan kerja dan perkhidmatan melalui unit-unit berasingan sesuatu produk dan perkhidmatan. Kalau kita tengok gambar ni, dia ada 3 unit yang berbeza seperti pengurus bahagian pakaian sukan, bahagian kasut sukan dan bahagian peralatan sukan. Setiap unit yang berbeza ni, dia ada fungsi perniagaan tersendiri. Seperti unit bahagian pakaian sukan, dia akan ada pengeluaran, pemasaran dan kewangan sendiri. Seterusnya adalah penjabatan pelanggan. Penjabatan pelanggan ni dia adalah satu bentuk penjabatan yang menyelaras tugas dan para pekerja melalui unit-unit berasingan yang bertanggungjawab kepada jenis-jenis pelanggan tertentu. Seperti gambar yang ditunjukkan di atas, penjabatan yang